Pernah tak anda menaiki kenderaan awam seperti bas? Tahukah anda yang bas adalah salah satu daripada kenderaan hijau yang boleh mengurangkan kenderaan di jalan raya. Sebagai contoh, bas boleh memuatkan seramai 40 orang penumpang. Jika 40 orang ini menaiki kenderaan persendirian, maka terdapat 40 buah kereta di jalan raya. Tetapi jika mereka menaiki bas, maka kenderaan ini dapat dikurangkan dan seterusnya mengurangkan pencemaran alam sekitar. Jadi murid-murid, bolehlah mengaplikasikan teknologi hijau ini dalam kehidupan harian dengan menaiki kenderaan awam atau juga berkongsi kenderaan untuk mengurangkan kenderaan di jalan raya. Mari kita teruskan menonton video ini untuk mengetahui sektor pengangkutan serta teknologi hijau dan kehidupan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hai, saya Cikgu Nuraini dan dalam video ini saya akan mengajar anda sains tingkatan 4. Baiklah, kita masih lagi dalam bidang pembelajaran 4 iaitu teknologi hijau dalam melestarikan alam. Dalam video ini kita akan teruskan kepada standard kandungan 4.5 iaitu sektor pengangkutan dan juga standard kandungan 4.6 iaitu teknologi hijau dan kehidupan. Mari kita lihat standard pembelajaran yang berikut. Yang pertama, nak menerangkan isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan. Yang kedua pula, nak mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan. Dan yang ketiga pula, nak mewajarkan peranan setiap individu dalam menangani fenomena pemanasan global dan juga perubahan iklim dalam mengurangkan jejak kaki karbon. Sekarang mari kita lihat sektor pengangkutan. Sektor pengangkutan merupakan antara sektor utama dalam teknologi hijau. Sektor ini merupakan antara penyumbang terbesar kepada pencemaran udara. Sekarang mari kita lihat isu-isu dalam sektor ini dengan lebih dekat. Asap kenderaan yang dikeluarkan mengandungi gas-gas seperti karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Kedua-dua, gas ini merupakan gas rumah hijau. Kehadiran gas-gas ini di dalam udara menyebabkan kesan rumah hijau yang menyumbang kepada perubahan iklim yang mendadak. 95% kenderaan bermotor yang digunakan pada hari ini menggunakan petrol dan diesel. Petrol dan diesel diperolehi daripada petroleum. Kira-kira 60% petroleum di dunia digunakan dalam sektor pengangkutan. Oleh itu, petroleum yang merupakan sumber tenaga tidak boleh baharu akan habis digunakan. Gas-gas bahaya yang dikeluarkan bersama asap kenderaan juga boleh menyebabkan berlakunya hujan asid. Hujan asid yang berlaku boleh memusnahkan tumbuhan, mengakis binaan seperti konkrit, besi dan juga tayar kenderaan. Sekarang mari kita lihat aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor pengangkutan. Antaranya adalah pengangkutan hijau. Apa itu pengangkutan hijau? Pengangkutan hijau ialah sebarang bentuk pengangkutan mesra alam yang membebaskan gas rumah hijau pada kadar yang amat minimum
atau tidak membebaskan gas rumah hijau seperti kenderaan yang menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Antaranya adalah berjalan kaki. Sebagai contoh, jika anda ingin ke kawasan yang berhampiran, anda bolehlah berjalan kaki atau juga berbasikal. Pengangkutan awam juga adalah antara kenderaan atau pengangkutan hijau. Ini adalah mod pengangkutan hijau. Yang kedua adalah penciptaan kenderaan gas asli, NGV. Kenderaan gas asli menggunakan sama ada gas asli cecair, LNG atau gas asli mampat, CNG. Kini, kenderaan yang menggunakan petrol boleh diubah suai untuk penggunaan LNG atau CNG. Sebagai contoh, kebanyakan teksi di Malaysia menggunakan kenderaan NGV. Teknologi hijau yang seterusnya adalah penggunaan bahan api bayu sebagai pengganti petroleum. Bahan api bayu mula digunakan di Malaysia. Bahan api bayu ini merupakan sumber alternatif yang merujuk kepada metil ester asid lemak yang dihasilkan daripada minyak sayuran serta lemak haiwan. Ternyata, sumber tenaga ini merupakan sumber boleh baharu dan lebih mesra alam. Ini adalah contoh bahan api bayu yang digunakan di Malaysia, iaitu bahan api bayu yang dibuat daripada minyak kelapa sawit. Ini pula adalah contoh bahan api biodiesel kacang soya yang digunakan di luar negara. Bas elektrik. Bas elektrik telah mula digunakan di negara kita seperti di Melaka, Johor dan Putrajaya. Bas elektrik mengaplikasikan teknologi hijau. Ini adalah contoh bas elektrik. Sekarang mari kita lihat standard kandungan 4.6 iaitu teknologi hijau dan kehidupan. Mari kita lihat dulu peranan individu dalam menangani fenomena pemanasan global dan pemanasan iklim dalam mengurangkan jejak kaki karbon. Isu pemanasan global dan perubahan iklim yang mendadak semakin hangat diperkatakan di seluruh dunia. Kesan yang amat dahsyat daripada pemanasan global ini bakal menanti kita semua seandainya seluruh masyarakat dunia masih belum menyedari kesan kemajuan yang pesat tanpa menghiraukan alam semula jadi di sekeliling kita. Antara kesannya adalah kemarau, pencairan ais yang boleh menyebabkan banjir kilat. Tanpa kita sedari, aktiviti-aktiviti yang kita lakukan setiap hari telah menyebabkan peningkatan jejak kaki karbon. Apa itu jejak kaki karbon? Jejak kaki karbon ialah jumlah gas rumah hijau iaitu karbon dioksida yang dibebaskan daripada aktiviti-aktiviti manusia seperti asap kenderaan, pembakaran terbuka dan juga pembakaran bahan api fosil. Ini adalah jejak kaki karbon. Oleh itu, kita perlulah mengaplikasikan teknologi hijau dalam kehidupan supaya kita dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida ke persekitaran sekaligus mengurangkan jejak kaki karbon.
Antara aplikasi teknologi hijau dan kehidupan yang kita boleh aplikasikan adalah penanaman semula pokok atau juga berkongsi kenderaan. Sekarang mari kita lihat soalan uji minda. Soalan yang pertama, nyatakan kesan jika jumlah kenderaan yang menggunakan bahan api fosil semakin meningkat. Jawapannya adalah peningkatan gas rumah hijau yang tidak terkawal menyumbang kepada kesan rumah hijau. Soalan yang kedua, Rajah menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh Encik Azali. Apakah kebaikan aktiviti yang dilakukan oleh Encik Azali? Jelaskan jawapan anda menggunakan konsep teknologi hijau. Jawapannya adalah Encik Azali mengamalkan amalan berkongsi kereta. Ini adalah baik untuk mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida oleh kenderaan. Hal ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kesan rumah hijau. Soalan yang ketiga, pada pandangan anda, apakah kesan kepada alam sekitar apabila kita mengamalkan teknologi hijau? Jawapannya adalah penghasilan gas rumah hijau berkurangan, alam semula jadi terpelihara dan juga dapat mengelakkan berlakunya perubahan iklim yang ekstrim. Baiklah murid-murid, kita telah pun selesai mempelajari berkaitan dengan teknologi hijau dalam melestarikan alam. Cikgu harap anda bolehlah mengaplikasikan apa yang anda pelajari dalam bab ini dalam kehidupan harian kita supaya dapat menangani isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar. Jika anda ada sebarang persoalan atau pertanyaan, anda bolehlah bertanya pada guru anda di sekolah nanti atau boleh rujuk buku teks. Cikgu harap anda telah subscribe channel Cikgu, channel Noraini Gaming. Terima kasih kerana menonton video ini. Sehingga berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye!